Kita intro dulu. La 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 la. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum tu, nak alih meja jap. Kejap lagi kan bila start forum meja dia tak tengah-tengah balik. Adik. Bukan apa. Papa Barry kadang-kadang kalau berucap, dia macam nyanyi tengah stage. Main jalan je kan. Takut tersepak meja. Tak pasal-pasal dia lagi kerang. Seorang influencer telah dimasukkan ke hospital kerana tersepak ulu meja. Naya kes kejap lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua hadirin dan hadirat yang telah melapangkan masa menghadirkan diri ke Padang 8/9 Bandar Sawit Putrajaya pada malam ini 30 Disember 2023 bagi sambutan Karnival Ambang Tahun Baru 2024. Alhamdulillah, dan juga tidak dilupakan ratusan bahkan ribuan lagi yang menonton dekat semua live social media, tidak kiralah dekat TikTok, dekat Facebook, dekat YouTube atau di mana-mana saja tempat anda menonton pada ketika ini. Salam sejahtera kepada semua. InsyaAllah saya tak ada pantun, lupa nak reka pantun Kak Syamah, tak boleh nak balas kan. Jadi yang pertamanya yang berusaha YDP PAS Putrajaya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zubir Embong, yang berusaha pengarah program Kak Syamah yang begitu luar biasa sekali mengaturkan semua orang agar dapat hadir kepada yang luar biasa ini, yang berbahagia para katak-katak yang berbunyi yang mengiringi ceramah kita pada malam ini. Tapi tak apa, katak itu mendoakan sebenarnya, insyaAllah. Katak itu mendoakan sebenarnya. Tengok, makin aku cakap makin kuat bunyi. Itu masalah dia kan. Dan tidak dilupakan kepada rakan baik saya Wabi Viral yang insyaAllah akan sepentas dengan saya dan juga Ustaz Zubir untuk forum kita sebentar nanti. Dan telah tentulah pada hadirin dan hadirat secara nyata ataupun di alam maya, saya ucapkan terima kasih, selamat datang dan jemputlah nikmati apa yang bakal kami persembahkan pada malam ini. Dan juga tak lupa kepada tim Denden Baskers yang telah menghiburkan selama hampir setengah jam dengan lagu-lagu yang sangat-sangat evergreen. Papa Barry tadi ingatkan nak minta nyanyi satu lagu lah. Tapi takut nanti sekarang tiba-tiba tak ada suara nak menyanyi kan, nak bercakap kan. Sibuk menyanyi. Jadi terpaksa lupakan hasrat tersebut. Biarlah hanya Kak Syamah dan Ustaz Zubir saja yang pernah mendengar Papa Barry nyanyi secara live. Ini kisah itu, Ustaz Zubir datang ke office. Kebetulan pula masa itu kita tengah karuk dengan Ikman. So dia dengar lah kita nyanyi sikit. Tidak ada. Tapi tuan-tuan sekalian, kita nak sembang tentang Ambang Tahun Baru 2024. Diam tak diam, sudah setahun kita lalui sejak awal tahun 2023 dan kini tak sampai 30 jam pun, 24 jam lebih sikit saja lagi kita akan masuk ke tahun baru 2024. Dan pada hujung tahun 2022, Papa Barry masa itu tak kenal lagi Wabi Viral. Tak kenal secara betul-betul lah. Tahu dah Wabi Viral siapa sebab pernah tengok video dekat YouTube dulu. Tapi tidak mengenali secara fizikal. Papa Barry pada hujung 2022 pernah mengatakan yang tahun 2023 bakal menjadi tahun yang sangat-sangat mencabar buat seluruh rakyat Malaysia. Dan ternyata segala apa yang berlaku sepanjang tahun 2023 telah membenarkan, bukan sekadar membenarkan, tetapi telah amplify apa yang Papa Barry katakan pada hujung 2022 yang lepas. Dan bila saya mengenali Wabi Viral, kenapa saya kenal dia? Kejap lagi saya akan sebut. Di mana apakah peristiwa yang menyebabkan saya dan Wabi Viral boleh ada connection. Kejap lagi kita akan cerita rentetan yang berlaku sepanjang tahun 2023 ini untuk kita tatapi dan kita ingat bersama-sama. Pertamanya tuan-tuan dan puan sekalian, ketika mula-mula Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab jawatan Perdana Menteri Malaysia dengan segala harapan yang begitu tinggi, terutama daripada penyokong-penyokong beliau yang menyatakan beliaulah orang yang akan menyelamatkan negara kita ini. Beliaulah orang yang akan memastikan negara kita ini kembali megah seperti Tiger Asia satu ketika dahulu. Lantaran beliau pernah dinobatkan sebagai Menteri Kewangan Terbaik Asia tahun 1997. Pada peringkat awal nampak macam okey ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan telah memberikan arahan kepada seluruh ketua pejabat awam untuk buat satu brainstorming bagi menyelesaikan masalah kos sara hidup.
Sampai sekarang saya tak dengar mana pergi brainstorming tersebut. Wallahu a'lam bisawab, kalaulah saya terlepas pandang. Kemudian tidak lama selepas itu, kita disajikan dengan irama yang sama, tuan-tuan sekalian, iaitu hutang negara begitu banyak ditinggalkan oleh kerajaan terdahulu. Pada Januari tahun 2023, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa hutang negara termasuk liability 1.5 trilion. Tiba-tiba saya teringat kempen Pakatan Harapan ketika PRU yang ke-14, menjelang PRU ke-14. Dicanang-canangkan Najib telah buat hutang negara melebihi 1 trilion. Lebih 1 trilion. Itulah yang diucapkan oleh pimpinan Pakatan Harapan pada ketika itu. Tengok-tengok bila mereka mendapat jadi kerajaan, tengok-tengok hutang tinggalkan Najib tak sampai pun 700 bilion. Tapi nak macam mana? Nasi sudah menjadi bubur. Tabung harapan, tinggal harapan, entah ke mana pergi je. Kesian budak lelaki India yang telah menyedekahkan seluruh tabung simpanannya untuk tabung harapan tu. Elok-elok boleh simpan, boleh beli PlayStation 5. Dah tak nak beli dah masalah dia. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita disajikan dengan beberapa siri Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar negara untuk mendapatkan pelaburan. Dicanang-canang telah dapat pelaburan yang, kata apa? Komitmen pelaburan daripada China berjumlah 170 bilion lebih ringgit. Yang ini saya tak nak ulas. Wabi Viral ada untuk ulas kejap lagi insyaAllah. Saya cuba cakap apa yang rentetan berlaku saja. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, kita juga tidak boleh lupakan pada awal tahun 2023 ini, kita disajikan dengan permintaan oleh rakyat untuk pengeluaran khas KWSP bersasar 2.0. Benda ini betul-betul melatuk pada hujung 2022, membawalah sampai ke suku pertama tahun 2023 yang menyaksikan begitu banyak sekali pihak meminta kerajaan tolong benarkan kami mengeluarkan wang kami, wang KWSP bersasar 2.0, sebab kami nak bayar hutang, sebab kami nak selesaikan segala komitmen, kerana kami nak bersedia dengan apa jua cabaran yang mendatang pada masa akan datang. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, harapan cuma tinggal harapan, langsung tak nampak wang KWSP. Wak Ima RM500 caruman kepada warga umur 40 ke 50 tahun yang dijanjikan oleh Perdana Menteri untuk mereka yang kiranya macam tahap umur tu kan, langsung tak nampak sampai sekarang. Dan kerana KWSP itulah saya mula-mula didatangi oleh Wabi Viral mengajak saya untuk sama-sama menggandeng tenaga untuk memperjuangkan isu-isu rakyat. Jadi saya kena terima kasih kepada isu KWSP, kerana isu KWSP itulah yang menyebabkan saya mengenali Wabi Viral secara peribadi. Terima kasih KWSP. Tapi bukan sebab bagi saya duit lah, sebab bagi saya kenal Wabi Viral. Itu kisah dia. Ramai tak tahu ni saya jumpa Wabi Viral sebab apa. Tapi saya jumpa dia disebabkan oleh KWSP. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita juga tidak dapat lupa betapa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah diabaikan. Nak kata di Palau tu kurang ajar sangat. Telah diabaikan oleh putera mahkota Arab Saudi, iaitu putera Muhammad bin Salman. Pada ketika itu beliau telah menunaikan umrah dan mengatakan beliau ada perjumpaan dengan putera MBS. Tengok-tengok putera MBS tak turun padang pun untuk berjumpa dengan beliau. Benda ini berlaku. Saya pernah buat video pasal ini dan video tersebut adalah antara video yang cukup banyak tontonannya dekat YouTube tuan-tuan sekalian. Dan banyak lagi peristiwa kalau kita nak recap kalau ikutkan pada tahun 2023 ini. 2 kali belanjawan dibentangkan zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2023 ini sahaja. Dan kedua-dua belanjawan itu memetik kata-kata rakan saya iaitu Wabi Viral, belanjawan hitam. Kenapa belanjawan hitam? Kerana belanjawan yang tidak menepati aspirasi rakyat, terutamanya belanjawan yang kedua. Digambarkan belanjawan yang tertinggi dalam sejarah, digambarkan belanjawan yang paling besar dalam sejarah. Tetapi hakikatnya belanjawan yang sebegitu besar, tapi belanja pembangunan telah dipotong. Jadi apa guna belanjawan yang begitu besar sekiranya belanjaan untuk pembangunan telah dipotong? Ibaratnya macam kita berbelanja dengan begitu banyak, tetapi hanya sedikit saja digunakan untuk menambahkan kembali wang kepada kantung kita. Baik, tak payah belanja macam tu masalahnya. Tapi tak apa, macam saya katakan, benda-benda ini saya just ambil poin-poin sahaja. Saya akan serahkan kepada rakan saya nanti, Ustaz Zubair dan juga Wabi Viral untuk urai ketika forum nanti tuan-tuan dan puan sekalian. Dan untuk tahun ini juga kita menyaksikan betapa kes-kes yang melibatkan orang kata apa rasuah di kalangan orang kata apa menteri-menteri sebagai contohnya
sama ada DNAA ataupun disenyapkan begitu sahaja. Tadi Ustaz Zubir ada tanya saya, kan, bilakah kes Zaid Amidi DNAA? Sebab tarikh terlampau banyak untuk kita ingat, tuan-tuan sekalian. Saya beri jawapan terlebih dahulu. 4 September 2023, Zaid Amidi telah dibebas tanpa dilepaskan daripada 47 pertuduhan, bukan sebab arahan mahkamah, tetapi kerana pihak pendakwaan telah bertindak menghentikan prosiding pada ketika Peguam Negara tengah bercuti menunggu persaraan. Jadi tuan-tuan sekalian, itu baru saya cerita tentang Kementerian Sumber Manusia, skandal yang melanda Kementerian Sumber Manusia yang langsung tidak ada apa-apa tindakan terhadap menterinya, sehinggalah menteri yang terbabit iaitu V. Sivakumar ditukarkan kepada YB Steven Sim sebagai Menteri Sumber Manusia yang baru. Kalau nak ceritakan tuan-tuan sekalian, banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa yang kelakar, yang luar biasa, yang menggelikan hati, yang menyesakkan fikiran yang berlaku sepanjang tahun 2023 ini. Kita juga disajikan dengan bakal peningkatan SST kepada 8%, terutamanya pada sektor logistik, yang akan menyaksikan segala perbelanjaan untuk penghantaran barang akan meningkat 8% cukainya. Belum cerita diesel yang bakal naik harga. Kerana apa? Kerana tidak ada lagi subsidi secara penuh. Hanyalah bersasar sahaja. Tumpang minum air sekejap. Alhamdulillah. Tidak ada air lain yang boleh sedap berbanding air kosong. Kita sambung cerita tentang diesel bersasar dari tuan-tuan sekalian. Memang orang duk kata, anak-anak papa selalu mainkan, oh, diesel bersasar ini adalah untuk golongan maha kaya. Tetapi kita cuba cek, siapakah yang akan dapat manfaat subsidi diesel bersasar ini? Bas sekolah, pengangkutan awam, itu yang akan dapat. Tapi lori ikan, lori sayur, lori ayam, lori lalamove, ini semua tak dapat diesel yang bersubsidi. Apa maksudnya? Maksudnya kos logistik akan meningkat. Bila kos logistik akan meningkat, apa maksudnya? Kos pengeluaran akan meningkat. Bila kos pengeluaran akan meningkat, para pengusaha ini akan menyerapkan kos ini kepada siapa? Diorang nak serapkan. Tak dapat nolong bang. Para pengusaha ini, mereka akan tetap mahu kaya. Mereka tak nak rugi walau 1 sen pun. Jadi mereka berkemungkinan besar, hampir pasti akan menyerapkan kenaikan kos tersebut kepada siapa? Kepada anda yang menonton, kepada anda yang ada atas padang ni, dan juga kepada saya tengah bercakap ini. Dengan arti kata lain, padan muka kita. Itu masalahnya tuan-tuan sekalian. Dan dalam tahun ini juga tuan-tuan dan puan sekalian, kita sajikan dengan berita pergolakan dalaman dalam kerajaan perpaduan itu sendiri, di mana kita dah menyaksikan Ketua Pengarah JECOM, setepatnya mantan Ketua Pengarah JECOM, iaitu Profesor Agus Yusof, telah diturunkan dengan secara yang tidak terhormat akibat daripada, ini antaranya lah, akibat daripada kes Agus dan Wahab. Saya tak nak go on detail sebab benda itu menggelikan saya punya segala anggota badan masalahnya tuan-tuan sekalian. Tetapi itulah dia. Benda-benda yang berlaku ini memang sangat-sangat luar biasa. Tak pernah berlaku dalam mana-mana kerajaan yang mentadbir sebelum ini, daripada zaman Tunku Abdul Rahman sampai ke zaman Ismail Sabri, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi, kalau saya nak ceritakan tentang segala apa yang berlaku sepanjang tahun 2023 ini, kalau nak ikutkan panjang, kalau nak ikutkan dia punya video, kalau saya buat video berkenaan dengan sepanjang 2023 ini, masalah perkara-perkara yang mungkin saya terlepas pandang tuan-tuan sekalian, pastinya video ini ataupun ucapan saya ini akan mengambil masa lebih kurang setengah jam ataupun lebih. Tetapi Kak Syahamah dah warning saya awal-awal. Dia kata jangan panjang sangat Papa Berry, oleh kerana dia cuba tinggal YB Viral dan juga Ustaz Zubir, Kak Dayang Ku Intan tak bersama-sama kita pada malam ini. Jadi nak beri masa lebih panjang kepada YB Viral dan juga Ustaz Zubir untuk mengulas dengan lebih panjang lagi berkenaan dengan apa yang telah berlaku sepanjang tahun 2023 dan apakah yang bakal berlaku pada tahun 2024. Tetapi sebelum saya terlupa, ini dunia antarabangsa sikit. Tahun ini juga menyaksikan genosid yang lebih besar berlaku dekat bumi Gaza sana, tuan-tuan dan puan sekalian. Berpunca daripada orang kata Baidai Al-Aqsa yang telah dilancarkan oleh Hamas sebagai membalas segala penindasan yang telah dilakukan oleh Zionis sejak sekian lama. Dan benda ini benar-benar telah mengguncangkan politik dunia sebenarnya. Di mana kita dapat lihat
begitu ramai sekali masyarakat dunia telah mula membuka mata, telah mula membuka telinga mereka, telah mula memahami tentang penderitaan rakyat Palestin. Dan alhamdulillah satu dunia kini telah bersama-sama dengan badai Al-Aqsa itu cuba untuk berikan tekanan kepada Israel, berikan tekanan kepada kuasa-kuasa besar dunia agar menghentikan kekejaman Israel terhadap rakyat Palestin yang telah berlaku sejak tahun 1948. Dan rentetan daripada itu, kempen boykot memang sangat-sangat luar biasa pada kali ini. Kalau dulu boykot main-main je, kalau dulu kita boykot seminggu lepas tu lupa dah. Kalau dulu boykot kejap, tengok-tengok mana-mana syarikat memberikan diskaun, memberikan offer, lupa dah boykot. Tapi kali ini tuan-tuan, boykot sangat-sangat luar biasa sampai mereka terasa sangat kesannya. Sampai ada satu syarikat besar bertindak hendak menyaman mereka yang memulakan kempen boykot ini sebab tak tahan kerugian. Lain macam tuan-tuan. Tetapi secara live saya cakap malam ini, kalau syarikat tersebut mengambil pendekatan untuk meneruskan saman tersebut, bermakna mereka ini sebenarnya tengah menggali lubang kubur mereka sendiri. Sebab apa? Sebab ini akan menambahkan lagi kebencian rakyat terhadap syarikat tersebut. Jangan kata Papa Barry tak payung anda, wahai tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan, kita juga tidak dapat lupa sebenarnya, pada tahun ini juga kita menyaksikan KDNK kita merudum ke tahap yang sangat-sangat teruk. Kita menyaksikan juga begitu banyak sekali equity kita dekat bursa kita telah dijual oleh para pelabur asing, menyebabkan begitu banyak sekali duit outflow yang menyebabkan kejatuhan nilai ringgit kita secara asasnya. Sampailah lambakan equity itu terpaksa di bail out, dibeli oleh pelabur-pelabur institusi tempatan seperti KDSP. Yang ini topik kegemaran YB Viral. Dia cukup suka topik ni dulu. Kau-kau dia bagi dan saya pun tumpang saki lah. Belum cerita lagi tentang kita punya indeks inflasi yang sebenarnya tidak menggambarkan langsung kadar realiti di luar sana. Di mana inflasi konon 1.8, 1.5. Tetapi seperti mana telah disebutkan oleh Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali, iaitu Kota Minda UKM, inflasi rendah itu tidak menggambarkan sebenarnya kuasa beli rakyat yang cukup bagus, harga murah, tidak. Inflasi yang rendah sangat-sangat itu menggambarkan sebenarnya orang dah tak ada duit untuk membeli barang-barangan. Kerana itulah harga drop teruk sebab tidak ada orang yang ingin membeli. Tetapi kalau inflasi drop gila, patutnya harga ayam murah, patutnya harga ikan murah. Tetapi harga barang mentah tetap mahal. Beras makin susah nak cari. Kita mengalami krisis beras yang sangat-sangat teruk. Tak pernah berlaku tuan-tuan. Dulu kita tak pernah dengar masalah beras ketika Syed Mokhtar Abu Khari pegang beras negara. Sekarang ini bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menghentikan, konon-kononnya menghentikan monopoli beras, ambil kau beras kita bermasalah sampai ke sudah. Minyak masak paket sampai ke sudah, susah nak cari masalahnya. Gula kejap ada, kejap tak ada macam biskut. Apa lagi? Diesel. Diesel saya pergi dekat 3 stesen minyak. Tanda sebut stesen minyak apa? Semua tak ada. Tak ada stok. Sebab saya pakai kenderaan menggunakan diesel. Ada laporan yang saya belum verify benar ataupun tidak. Sebuah syarikat minyak mengatakan bahawa stok diesel habis kurang-kurangnya sampai hujung tahun. Saya tak verify lagi tentang laporan tersebut. Tetapi kalau ada laporan, berkemungkinan besar benda itu berlaku. Tapi saya tak berani cakap terus terang. Sebab benda itu macam saya katakan, saya tak verify lagi tuan-tuan sekalian. Saya tahu ramai mata memandang ini. Salah cakap LOD sampai. Zaman sekarang bukan boleh main-main masalahnya. Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Itu cerita tentang umum. Negeri Selangor ini pun banyak isu. Siapa boleh lupa pasal skim insan yang menyaksikan nama YB Viral tiba-tiba popular satu Malaysia. Dipopularkan oleh Bustam bin Omar, iaitu Mantoba, yang konon-kononnya nak kutuk YB Viral. Bahasa orang Pahang tapi mendapat nikmat dekat Selangor. Tengok-tengok menedahkan satu skandal yang begitu besar sekali sampai tak mampu nak di-cover line oleh sesiapa lagi dah. Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Kalau macam saya katakan tadi, kalau kita cerita habis-habisan tentang apa yang berlaku sepanjang tahun 2023 ini, macam saya katakan, memang pentas ini hanya akan jadi pentas saya seorang sahaja. Orang lain tak ada chance nak bercakap. Tetapi saya tahu, anda hadir malam ini, anda menonton dekat live malam ini, bukan sekadar nak tengok saya bercakap. Tetapi anda nak tengok juga YB Viral beraksi atas pentas. Anda nak tengok ulasan daripada seorang pakar perundangan, iaitu Ustaz Zubir Embong, yang juga merupakan seorang pengamal undang-undang. Dan
saya tidaklah mahu untuk take the center stage on my own sebenarnya, bab kata orang Jawa. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan segala apa yang saya sebutkan itu, ada banyak sebenarnya perkara yang saya tertinggal. Saya akan menutup persembahan saya ataupun ceramah saya secara solo ini dengan satu soalan. Apa yang akan menanti kita pada tahun 2024? Dengan itu, saya ingin menjemput kedua-dua panelis saya pada malam ini, iaitu YB Viral yang sangat-sangat dihormati dan juga Ustaz Muhammad Zubir Umbung untuk mengambil tempat di kiri dan kanan saya sebagai orang kata apa, untuk memulakan program serum kita pada malam ini. Wa tafadhal mashkura. Silakan.